Prihatin TV, suara prihatin rakyat. Syabas, KJ berjaya jinakkan puak pembangkang. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua kerana mengizinkan saya memberikan penerangan Menteri berkaitan program imunisasi COVID-19 kebangsaan ataupun PIK. Tuan Yang di-Pertua, seperti mana yang semua sedia maklum, program imunisasi COVID-19 kebangsaan PIK telah bermula pada 24 Februari 2021. Kerajaan tidak boleh dan tidak akan mengambil ringan dalam soal keselamatan dan keberkesanan memandangkan vaksin ini akan digunakan ke atas tubuh badan manusia serta melibatkan nyawa seseorang. Selain kawal selia vaksin, kerajaan dalam usaha meyakinkan orang ramai terhadap keberkesanan dan terutamanya keselamatan vaksin juga telah bersetuju untuk mewujudkan bantuan khas kewangan kesan mudarat vaksin COVID-19 kepada individu yang mendapat kesan sampingan yang serius setelah mendapat suntikan vaksin COVID-19 di bawah PIK, iaitu RM50,000 jika berlaku kesan sampingan yang serius kepada penerima vaksin COVID-19 yang memerlukan rawatan berpanjangan di hospital, dan RM500,000 jika berlaku hilang upaya kekal atau kematian disebabkan vaksin COVID-19. Menerusi perancangan awal, sasaran PIK bagi mencapai sasaran 80% penduduk Malaysia menerima vaksin dijangka diselesaikan pada Februari 2022. Namun tempoh masa ini telah disingkatkan kepada Disember 2021 apabila mengambil kira keadaan penularan COVID-19 yang sangat membimbangkan untuk tempoh beberapa bulan ini. Dan garis masa ini diawalkan lagi dalam pengumuman oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri untuk kita berusaha selesai pada bulan Oktober nanti. Pada bulan Jun yang lalu, purata suntikan yang telah dicapai adalah sebanyak 169,000 dos. Manakala bagi bulan Julai, sasaran purata yang telah ditetapkan adalah sebanyak 300,000 suntikan dos sehari. Sehingga semalam, purata yang telah dicapai pada bulan Julai adalah sebanyak 378,000 dos sehari. Ini bermakna telah berlaku peningkatan sebanyak 124% apabila dibandingkan kadar purata antara bulan Jun dan purata bulan Julai sehingga hari semalam. Sebagai perbandingan, peningkatan kadar vaksinasi pemberian vaksin semenjak mulanya PIK pada bulan Februari hingga bulan Jun adalah sekitar 8 juta dos. Tetapi untuk bulan Julai ini sahaja, sehingga hari ini, pemberian vaksin telah melebihi 10 juta dos. Selain itu, kadar vaksinasi harian juga telah mencatatkan jumlah tertinggi pada hari semalam apabila 553,871 dos berjaya diberikan di seluruh Malaysia, yang mana semalam selama 356,112 orang adalah penerima dos pertama, manakala 197,759 orang adalah penerima dos kedua. Catatan semalam juga menyaksikan pemberian vaksin harian mencapai angka melebihi 500,000 suntikan bagi 2 hari berturut-turut. Pada hari Isnin yang lalu, 521,000 dos vaksin telah diberikan. Ini menjadikan jumlah bagi pemberian vaksin untuk 2 hari ini sebanyak 1.07 juta dengan penambahan penerima dos pertama sebanyak 2% populasi Malaysia atau bersamaan dengan 692,000 orang. Tuan Yang Di-Pertua, berdasarkan statistik yang dikeluarkan menerusi laman web Our World in Data yang dikendalikan oleh University of Oxford, sekarang ini kadar vaksinasi harian per kapita di Malaysia adalah antara yang terpantas di seluruh dunia. Peratusan penduduk Malaysia yang telah menerima vaksin bagi sekurang-kurangnya 1 dos juga pada semalam telah mengatasi beberapa negara maju seperti Jepun, Australia, Korea Selatan dan juga New Zealand. Hari semalam, saya sekali lagi telah pun memberikan keterangan di hadapan ahli-ahli PAC. Untuk makluman ahli-ahli Muhammad, di dalam prosiding PAC ini, dokumen perjanjian perolehan vaksin, butiran perbelanjaan bagi PIK, termasuk harga pembelian setiap jenis vaksin, telah pun saya dedahkan kepada Jawatankuasa Kira-kira Wang Negara. Selain daripada PAC, pada hari Jumaat yang lepas, Timbalan Ketua Setiausaha Mosti juga telah memberikan keterangan kepada prosiding Jawatankuasa Pilihan Khas Kesihatan, Sains dan Inovasi. Bagi memastikan ketelusan dan keterbukaan PIK, taklimat telah pun diberikan kepada ahli parlimen dan saya memberi jaminan bahawa segala perbelanjaan dan segala perjanjian yang dilaksanakan dalam perolehan vaksin dan pelaksanaan PIK akan saya terus bentangkan kepada PAC tanpa apa-apa gangguan. Tuan dan Tuan, program imunisasi COVID-19 kebangsaan merupakan satu ikhtiar serta usaha kita keluar daripada keadaan wabak COVID-19 yang telah mengubah kehidupan kita semua semenjak hampir 2 tahun yang lepas. Bagi pihak kerajaan, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua ahli masyarakat yang telah bersama-sama tampil ke hadapan untuk memastikan sasaran yang ditetapkan di bawah PIK dapat mencapai kejayaan. Saya juga, Yang di-Pertua, ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan saya kepada petugas barisan hadapan, sama ada petugas kesihatan ataupun bukan kesihatan, yang telah membanting keringat tanpa mengenal penat dan lelah untuk membantu memastikan vaksin sampai ke lengan penduduk Malaysia. Kepada barisan hadapan yang terlibat dalam PIK, saya sanjung sangat usaha anda semua sehingga Malaysia hari ini mempunyai kadar vaksinasi yang terpantas, yang terbaik di dunia. InsyaAllah dengan kerjasama dan solidariti berterusan daripada kita semua, usaha yang sedang kita jalankan ini mampu mencapai kejayaan
memberi perlindungan vaksin kepada seramai mungkin penduduk Malaysia dalam masa yang terpantas dan seterusnya membolehkan kita keluar daripada masa sukar ketika ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saudara yang berhormat Kulim Bandar Baru, dan sebenarnya saya rasa berat sangat nak berdiri sebab saya rasa antara menteri bertanggungjawab terhadap program PIK ini merupakan satu-satunya menteri yang boleh dikatakan berfungsi lah kalau dibandingkan dengan menteri-menteri lain. Walaupun rollout sekarang, saya rasa kita kena catatnya kepada menteri, rollout vaksin ini pada bulan Julai memang pada kadar yang perlu dipuji lah. It is an achievement, let's not call about that, it's well done. Jadi hari ini memang dah dijual, baru jual 800 dos kepada Negeri Selangor. Tetapi jual pada anak kerajaan Negeri Selangor. Selcare tak salah saya namanya. Selcare pula dia pergi jual pula kepada syarikat. RM350 satu untuk 2 dos. Mengapa perkara ini berlaku? Mengapa mengambil kesempatan? Mengapa melalui orang ketiga? Mengapa mesti bagi pada Selcare? Mengapa tidak jual terus kepada syarikat-syarikat ini? Walau kenapa saya ucapkan tahniah dan terima kasih kepada menteri. Kerana menteri sendiri telah turun ke Negeri Selangor, mengadakan mesyuarat dengan menteri besar dan berbagai-bagai. Terima kasih juga turun kat Tanjung Karang, tolong kita. Tetapi saya tak tahu sebab apa di Selangor ini menimbulkan masalah. Adakah kerana kerajaan Negeri Selangor ada perancangan sendiri? Kita di sendiri di peringkat negeri, di peringkat federal kita ada PIK. PICK yang disebut. Di Selangor pula dia ada sendiri. Dia ada Selvac. Di federal kita ada Main Sejahtera. Di Negeri Selangor pula dia ada Selangkah. Jadi saya tak tahu. Adakah kerajaan Negeri Selangor di bawah PIK nak memandai-mandai, cuba nak tunjuk dia lebih hebat daripada kerajaan federal. Akhirnya kita lihat yang menjadi mangsa ialah rakyat. Perbahasan pada petang ini dengan menjemput Yang Berhormat Bangi 5 minit. 5 minit? Ya. 7 lah, 7. Yang Berhormat, Tuan Speaker, biasanya untuk pembahasan seperti ini, saya selalu ada ucapan yang lengkap dengan fakta-fakta dan butiran. Jadi untuk ni, saya beri sedikit izin. Tadi saya dah bincang dengan Speaker. Beri sedikit longgaran lah. 7 minit boleh? 7 minit, please. Teruskan dulu 5 minit. Teruskan. Ya, oleh kerana saya sebagai seorang wakil dari pembangkang yang juga menyertai operasi lanjakan. Yang Di-Pertua Yang Berhormat Bangi adalah, Menteri, dia adalah penyelaras bagi program imunisasi. Saya rasa boleh bagi masa tambahan. Baik, terima kasih. Terima kasih. 7 minit. Okey, terima kasih. Ya, terima kasih Menteri, terima kasih Tuan Speaker. Yang Berhormat Menteri, saya pada mulanya keliru. Kenapa ada Menteri Penyelaras Vaksin? Sebab peruntukan 80% daripada 5.8 bilion itu, 80% diberikan kepada KKM. Kenapa tidak diserahkan kepada KKM sahaja? Dan malah ketika proses vaksinasi berlaku di bawah sana, tenaga KKM yang paling banyak digunakan. Tetapi bila melihat prestasi Menteri Kesihatan dan 2 timbalannya, saya insaf dan saya sedar memang wajar diberikan kepada menteri selain daripada mereka. Yang Berhormat, dengan itu sekarang saya menjemput Yang Berhormat Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Yang Berhormat Rambau untuk menjawab. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Pertama sekali, saya mengucapkan berbanyak terima kasih kepada semua ahli-ahli yang berhormat yang telah turut serta di dalam perbahasan pembentangan program imunisasi COVID-19 kebangsaan yang telah pun saya buat pada awal pagi tadi. Pihak Badan Bertindak CITF juga berterima kasih di atas pandangan dan cadangan penambahbaikan yang telah pun dikemukakan oleh ahli-ahli yang berhormat sekalian. Bahawa kita dapat memberi perlindungan vaksinasi kepada seramai mungkin, secepat mungkin. Jadi semua teguran daripada ahli-ahli yang berhormat dan cadangan saya terima dan saya ucapkan terima kasih dan insyaAllah saya akan usahakan sebaik mungkin. Ada beberapa perkara yang telah dibangkitkan melalui kategori yang mungkin saya cuba menjawab satu persatu. Antaranya adalah Yang Berhormat, saya baru nak mula. Ya, tapi ada perkara situ saya nak sebut. Tahniah Yang Berhormat Rembau dengan semangat tadi itu, ini ada bipartisan dan kerana telah menerima teguran-teguran, pandangan-pandangan daripada semua pihak dalam musyawarah ini. Dalam kesempatan ini saya ingin bertanya pihak Yang Berhormat tentang satu laporan yang telah dibuat oleh Kod Blue di yang satu kes yang telah laporkan iaitu di Setia City Convention Center PPP. Dan dia telah melaporkan satu yang baik untuk menambahkan PPP tersebut dan sebagainya. Tetapi apabila dia point out, dia pula kena charge di bawah Section 505B of the Penal Code dan juga Section 233 of the Communication and Multimedia. Sedangkan sebenarnya apa yang telah di-point out itu adalah sesuatu yang baik. Dan selepas ini, semua PPP telah pun dipertingkatkan dan sebagainya. Hasil dari laporan ini. Jadi apakah Yang Berhormat ini membuat pertimbangan supaya apabila sesuatu to point out yang baik itu, jangan di-charge. Jangan ada di-charge, tetapi ambil baik cadangan-cadangan tersebut supaya kita dapat sama-sama perbaiki apa yang yang being pointed out, including this reporter. Terima kasih. Terima kasih ahli yang berhormat. Saya sedia maklum kes ini. Walaupun keputusan siasat untuk disiasat ataupun dituduh itu di luar lingkungan tugas saya, secara semangatnya saya setuju dengan Yang Berhormat. Tidak perlu diambil tindakan terhadap sesiapa yang membuat laporan untuk menambah baik PPP. Dan saya akan bincang dengan badan-badan dan juga pihak berkuasa yang berkaitan untuk memastikan bahawa kita biar sajalah apa yang telah berlaku sebagai satu laporan yang telah dibuat dalam semangat untuk menambah baik program PIK kita. Mungkin ada yang telah baca laporan media yang menyatakan bahawa ada negara-negara yang sudah mula membuat tempahan untuk tahun 2022. Mungkin ada keperluan untuk diberikan dos yang ketiga ataupun dengan izin second booster shot dan juga vaksin yang diberikan kepada golongan kanak-kanak.
Sebab itu pada 2 minggu yang lepas, saya telah pun bermula rundingan dengan syarikat-syarikat pengeluar vaksin, terutamanya syarikat Pfizer, untuk Malaysia memuktamadkan perolehan vaksin bagi tahun 2022 dalam masa yang terdekat untuk memberi tumpuan khusus kepada pengeluaran Pfizer yang baru, iaitu spesifik untuk booster dose dan spesifik untuk vaksin kepada golongan kanak-kanak. Vaksin Sinovac telah pun kita terima maklumat daripada pengeluar sendiri yang mengatakan bahawa vaksin Sinovac juga memberi tahap perlindungan yang baik terhadap varian Delta. Dan daripada liputan akhbar yang kita melihat, sebab saya difahamkan di Indonesia sebahagian besar daripada Barisan Hadapan Kesihatan mengambil Sinovac, di sini Pfizer. Tapi walaupun berlaku sedikit angka kematian di sana, tetapi jumlah yang terdedah kepada vaksin atau kepada virus yang terpaksa masuk ICU ataupun meninggal dunia adalah kadar yang rendah. Jadi kita simpulkan di situ bahawa any vaccine is a good vaccine for you, walaupun berlakunya varian Delta sekarang. Dan bukannya pada pasaran swasta. Itu memang polisi Pfizer. Jadi mahu tak mahu kerajaan persekutuan akan beli, akan perolehi dulu. Dasar berkenaan dengan pemberian vaksin booster ini akan ditentukan dan diumumkan kemudian oleh Menteri Kewangan mungkin dalam belanjawan akan datang. Tapi saya yakin kita akan dapat memberi vaksin ini kepada sebahagian besar daripada rakyat kita secara bercuma dalam peak yang berterusan. Kuala Selangor. Terima kasih Menteri. Ya, saya perlu merakamkan ya usaha gigih Menteri despite all odds from the very beginning. Soalan saya Menteri, sejauh mana Malaysia dan Menteri particularly, I'm seeing you as one of the future. Di kawasan tersebut yang masih lagi belum menerima vaksin mereka. Sekejap saya nak habiskan saya punya jawapan tadi. Berkenaan dengan perkara yang dibangkitkan oleh Bandar Kuching, ini adalah perkara yang agak sedikit panjang yang saya perlu sedikit masa yang diketua. Saya nak jawab Bandar Kuching sekali dengan apa yang dibangkitkan oleh Jelutong dan juga Simpang Renggam berkenaan dengan vaksinasi untuk sektor pendidikan. Dan selepas itu saya akan jawab soal vaksinasi untuk kanak-kanak. Ini tajuk besar. Please saya minta kerjasama daripada Bukit Tajam dan juga daripada Alia Muhammad untuk bagi saya peluang menjawab dulu. And then we can go back to your queries later. I have no problem answering, ya. Cuma bagi peluang kepada saya untuk jawab soalan ini dulu. Tuan Speaker, peraturan tetap. Saya nak bangkitkan peraturan tetap 12 untuk minta Speaker pertimbangkan lanjutkan masa hari ini kerana semalam Menteri Kesihatan tidak mahu lanjutkan masa, tidak mahu jawab soalan, tetapi hari ini kita ada Menteri yang nak jawab semua isu yang telah dibangkitkan. Saya rasa sepatutnya kerajaan ataupun Speaker tak ada halangan kerana isu vaksin, isu yang sangat penting untuk Malaysia sekarang. Jadi kita akan sokong Menteri. Kalau Speaker tidak mahu melanjutkan masa, ternyata kita bukan untuk datang sini untuk dengar fakta, tapi hanya untuk membazirkan masa. Pertimbangkan. Terima kasih. Silakan Yang Muhammad. Terima kasih ahli yang dipertulis. Dan perkhidmatan sokongan kontrak yang belum mendapat janji temu lagi dapat dikenal pasti segera untuk dibuat penjadualan janji temu. Terdapat sebilangan yang menolak vaksin di kalangan guru dan saya menyeru supaya pihak pentadbir sekolah dapat membuat capaian kepada golongan tersebut supaya tidak tercetusnya jangkitan selepas pembukaan sekolah. Saya ingin pergi kepada sekejap dulu, Tung. I want to go to the students pula. Pertanyaan sikit saja. Kalau saya pergi kepada students pula. Sikit ya, berkaitan dengan kaki tangan sokongan itu, adakah termasuk kaki tangan kantin dan juga pemandu-pemandu bas sekolah seperti yang saya tanyakan tadi? Terima kasih. Kaki tangan sokongan yang saya maksudkan ini adalah pegawai keselamatan, pekerja pembersihan, operator kantin dan pemandu bas dan van sekolah. Ya, Wakil Menteri singkat tapi penting. Satu saja. Boleh bagi tanya. Pagi ini saya bangkitkan yang Bapak Menteri. Setakat hari ini masih lebih 10 juta rakyat Malaysia belum daftar MySejahtera untuk dapatkan vaksin. Apakah yang akan dilakukan oleh kerajaan untuk memastikan semua rakyat ini daftar untuk dapat vaksin supaya usaha kita dalam program imunisasi COVID kebangsaan tidak gagal to achieve 80% herd immunity. Terima kasih. Di Malaysia ini penggunaan vaksin ini bergantung kepada satu pendaftaran oleh NPRA secara regulatory. Dan yang kedua adalah advice from the experts. Dalam hal ini Technical Working Group penilaian calon vaksin yang dipengusikan oleh Datuk Khalil Rasu Pelasami telah memberi syor kepada Jawatankuasa Jaminan Akses Vaksin untuk tangguh dahulu pemberian vaksin kepada golongan remaja antara 12 hingga 17 tahun. Keputusan ini adalah selaras dengan keputusan yang telah dibuat di United Kingdom di mana mereka telah tangguh dahulu pemberian vaksin kepada golongan 12 hingga 17 tahun. Sebab yang diberikan adalah berdasarkan kepada pelaporan kesan sampingan di Amerika Syarikat. Terdapat kesan sampingan myocarditis, radang jantung, adalah sebanyak 40 kes per 1 juta dos vaksin mRNA COVID-19 Pfizer yang diberikan kepada lelaki berumur 12 hingga 29 tahun. Dengan insidens yang walaupun kecil, tetapi sedikit membimbangkan, Technical Working Group telah menyarankan agar kita menunggu dahulu untuk data daripada negara-negara lain dapat diperolehi sebelum kita meneruskan vaksin untuk kumpulan remaja ini. Walaupun dalam sebahagian besar kes myocarditis di Amerika Syarikat, tidak ada kematian ataupun tidak ada kes yang serius, tetapi kita tidak tahu kesan jangka masa panjang kepada mereka yang mendapat radang jantung ataupun inflammation of the heart and pericarditis. Sebab itu buat masa ini, apa yang telah diputuskan oleh JKJAV adalah kita tidak memberi vaksinasi kepada usia 12 hingga 17 tahun, tetapi kita akan keluarkan satu garis panduan clinical guidelines untuk usia 12 hingga 17 tahun yang mempunyai risiko tinggi daripada COVID-19.
Dan ini juga selaras dengan pandangan daripada United Kingdom. Teenagers who have chronic illness, who are immunocompromised, will be offered the vaccine on a voluntary basis with all risk assessment done. But it will only be available for that particular group of teenagers for now, as far as the vaccination is concerned. Jadi soal pelajar SPM pada asalnya memang kita nak bagi. Tetapi setelah mendapat pandangan daripada pakar, termasuklah pediatric cardiologist dan sebagainya, kita decide to err on the side of caution as far as the side effects of myocarditis and pericarditis for young adolescents. Ya. The product registration holder, apa saja penjualan Sinopharm di Malaysia mesti melalui syarikat Duo Pharma sahaja dan bukannya syarikat yang lain. Menteri sikit, Zulik Pharma, what is apakah faktor yang menjejaskan pendaftaran Zulik Pharma for Moderna? Menteri, if you may answer quickly. Saya difahamkan it will be registered very soon, Yang Berhormat. Ya. Menteri. Dan berkenaan apa yang dibangkitkan oleh Kuala Selangor tadi, saya setujulah. Saya rasa kita perlu melihat jauh ke hadapan tentang perkara ini, Yang Berhormat. Ya. Sebab kita perlu future proof vaccination kita. Mutasi seperti mana yang Berhormat Kuala Selangor tahu sekarang ini berlaku pada spike protein. Itu antigen kepada mRNA. Tapi kalau spike protein itu dah berubah, maka vaksin itu tak berkesan lagi. So we have to look forward. Dan Yang Berhormat pun sedia maklum, ada ribuan lagi penyakit daripada haiwan yang zoonosis ini yang belum lagi lompat kepada manusia. So I think we can work together on this, Yang Berhormat. Menteri. Excellent, Menteri. We may also involve dalam clinical trial mereka, second generation vaccine. Terima kasih. Terima kasih. Menteri. Saya nak jawab soalan daripada Teluk Intan berkenaan dengan mereka yang belum daftar. Teluk Intan dalam perbahasan tadi bangkitkan cadangan sama ada kita nak wajibkan mandatory. Buat masa ini kerajaan tidak ada cadangan untuk mewajibkan vaksin sebab program kesihatan awam di Malaysia, all vaccinations are voluntary in Malaysia. Dan kita tidak mahu sampai tahap di mana kita nak paksa orang dengan undang-undang untuk menerima vaksin. Tapi apa yang kita harap akan meningkatkan jumlah pendaftaran ataupun mereka yang enggan berdaftar adalah kebebasan ataupun kemudahan yang akan diberikan kepada mereka yang lengkap vaksinasi. Dan ini akan diumumkan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri. Kemudahan yang diberikan kepada mereka yang lengkap vaksinasi, what they can do, dan saya harap mereka yang enggan menerima vaksin akan rasa mungkin terpanggil untuk mendapatkan vaksinasi untuk mendapat dan menikmati kemudahan-kemudahan yang akan diumumkan. Lanang, saya ambil maklum, we are coordinating with the state government to update the MySejahtera untuk memastikan bahawa mereka yang dah dapat melalui manual registration di Sarawak dapat sijil tersebut. Saya rasa kalau tak silap saya, Penampang juga telah tanya soalan berkenaan dengan sijil vaksinasi untuk mereka yang menerima vaksin di luar. Jadi kita akan buka satu feature dalam MySejahtera bagi mereka yang menerima vaksin di luar untuk mereka mendapat sijil kuning dalam MySejahtera tersebut. Reciprocal recognition. Sorry? It will be a reciprocal recognition. We are working on reciprocal recognition with countries bilaterally. So dengan Singapura sebagai contoh, kita sudah ada satu perjanjian dengan Singapura di mana mereka mengiktiraf MySejahtera kita dan kita mengiktiraf aplikasi mereka di negara kita. Dan rundingan yang sama sedang dilaksanakan dengan EU, dengan China dan juga negara-negara lain. Terdapat juga masalah sekarang ini ada yang terima satu dos di luar, datang sini nak terima dos yang kedua. So we are trying to overcome this. Kita boleh terima pada face value yang mereka telah terima dos yang pertama, but we don't know. Mereka tunjuk kad saja. Di UK sebagai contoh, dia tak ada aplikasi. Dia ada kad NHS saja. So we have to take at face value that they had their first dose overseas. They will receive the same privilege, Minister, as the one that you will announce or the Prime Minister will announce? Yes. Same privilege. Yes. Kalau sekiranya mereka kata mereka terima dos di luar dan mereka lengkap 2 dos di sini, kita akan bagi kebebasan yang sama kepada mereka. Ya? Tuan Yang Dipertua, kalau boleh saya menyokong cadangan daripada Segambut tadi untuk kita beri lebih masa kepada YB Menteri. Saya datang dari Sabah dan saya rasa vaksin adalah topik yang paling penting sekarang. Tolong duduk. Yang Berhormat Menteri tolong habis, lagi 5 minit saja. Menteri, soalan saya PPV belum sebut lagi, belum. Bagilah masa pada Yang Berhormat Menteri sebab banyak sangat tak boleh jawab. CITF. Sorry, what was your question? Speaker yang tak bagi masa sekarang untuk Menteri jawab. Berkenaan Kelang. Pekerja Tolong Kelang. diam sekejap boleh tak? Mana kuasa saya nak sambung masa ni? Tolong diam sekejap. Menteri berkenaan Kelang. Terima kasih, Pekerja Menteri. Kelang. Saya suka mendengar bahawa Menteri kata bagi jaminan Pekerja Kelang. menjelang bulan September semua akan dapat vaksin. Saya harap sekurang-kurangnya berikan tarikh kepada mereka. Kalau ada tarikh, bolehlah orang yang dapat vaksin melancang. Kalau tidak, bila pihak swasta dibenarkan untuk jual, mungkin kerana tidak tahu tarikhnya, mereka terpaksa beli. Saya harap Saya tak faham bahasa Malaysia ni susah. Saya kata 37.2, saya boleh tak bagi siapa pun menjelah kerana nak habiskan urusan. Tapi menjelah juga. Kemudian kata saya tak bagi masa. Tuan Yang Dipertua, saya jawab secara ringkas. Rayu kepada Menteri. Saya nak bagi macam mana? Lanjutkan masa kerana Menteri berkenaan Pekerja Kelang, Menteri. Yang Berhormat Menteri tolong. Lagi 4 minit je. Terima kasih Yang Dipertua. Berkenaan dengan cadangan daripada Bukit Mentajam, cadangannya baik. Sebenarnya kalau boleh saya nak bagi semua janji temu. Cuma masalahnya, kalau vaksin Sinovac kita tahu lebih kurang dia punya penghantaran sebab sebahagian besar di fill finish di Malaysia. Tetapi the problem that I have Yang Berhormat Bukit Mentajam adalah Pfizer. Pfizer hanya memberi jadual penghantaran untuk 2 minggu akan datang. Dan ini adalah amalan di seluruh dunia. Apabila mereka hanya memberi jadual penghantaran untuk 2 minggu sahaja, saya tak pasti berapa banyak akan sampai. Bila tak pasti berapa banyak yang sampai, saya tak boleh buat unjuran untuk memberi temu janji kepada semua. Because I don't know whether Pfizer will give me 2 million this week, 1.4 million next week,
in 2 weeks time, or 2 million in 3 weeks time. So itu masalah dia sekarang. Ya. Apabila kita dapat clarity dari segi jadual penghantaran, maka kita akan push as many appointments as possible. Sekarang Pharma Niaga mempunyai stok 14 juta vaksin. Mengapa tidak kerajaan menggunakan stok itu dulu untuk memberikan dos pertama? Ya. Yang belum dapat dos pertama lebih kurang 8 juta. Jadi kalau 14 juta itu dibeli, mungkin kita boleh berikan dos pertama dulu kepada yang belum dapat dos pertama. Terima kasih. Itu pertimbangan yang perlu kita buat berdasarkan kepada kemampuan kerajaan juga. Sebab perolehan kita sudah pun kita maksimumkan dengan siling. 14 juta yang dikatakan ada stok itu adalah stok yang dia nak bawa untuk dijual kepada pasaran swasta. Itu pun kita belum tentukan berapa banyak dia boleh bawa masuk. Tapi kalau kita nak beli lagi daripada Sinovac, sementara kita tunggu penghantaran Pfizer, then it will add to the bill perolehan kita. Menteri boleh bagi single dose dulu and then postpone the second dose. Pfizer, Sinovac you mean? Pfizer you mean? Bahan baru, Pfizer. Pfizer kita telah memikirkan soal melanjutkan interval dosing. Ada cadangan kita melanjutkan 6 minggu, 8 minggu dan kita sedang melihat kepada melanjutkan interval. There's only one issue to that. Sebelum penularan variant of concern Delta, memang kita dah bersetuju untuk melanjutkan kepada 6 hingga 8 minggu Pfizer. Tetapi dengan adanya varian Delta, kita dapati bahawa keberkesanan satu dos vaksin sahaja, Pfizer, adalah dalam lingkungan 30% sahaja. Dan dengan itu, Technical Working Group telah membuat saranan kepada JKJAV supaya Pfizer punya interval itu jangan dilanjutkan ataupun dipanjangkan dan kekal pada 4 minggu. Sekarang ini kita belum lagi ada keputusan untuk heterologous vaccination yang dimaksudkan oleh Bukit Pentajam. Give them Sinovac first, give them Pfizer second. Contoh. We will have a decision by next week. Tapi saya yakin, saya mohon kepada Menteri untuk menyusul di bawah 12.1 untuk lanjutkan 1 jam lagi. Supaya kita ada masa untuk memberikan jawapan yang lebih lengkap. Kalau perkara ini berkaitan dengan kos, saya yakin ahli dalam Dewan ini akan bersetuju untuk kerajaan membelanjakan lebih banyak. Kerana ini berkenaan dengan nyawa 7.8 juta orang yang belum dapat dos pertama. Saya harap Menteri akan memberikan pertimbangan yang serius terhadap isu ini. Saya ucapkan terima kasih. Saya harap Menteri ada kuasa di bawah peraturan 12.1 untuk menyusul. Jawab Menteri, masa dah tamat. Menteri ada. Saya arahkan Yang Menteri agar boleh memberi jawapan-jawapan yang selanjutnya yang tidak dapat jawab ni dalam masa 10 hari bekerja secara bertulis. Ya. Speaker. Yang berhormat, mesyuarat Dewan hari ini ditangguhkan sehingga jam 10 pagi hari Khamis besok 29 Julai 2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Jangan lupa bantu like dan subscribe Prihatin TV sehingga bersiaran lagi. Assalamualaikum.